Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kita lagi dalam Kotak Komik Art Podcast episod yang kelima. Untuk season pertama ni kita dah masuk episod kelima. Masih lagi kita bersama dengan pendukung industri kita, industri komik tempatan. Kita bersama dengan geng-geng terbit komik self-publish, geng-geng komik indie macam tu lah. Jadi hari ni kita ada dua jemputan yang tidak asing lagi dalam industri komik tempatan, kerana mereka selalu menghasilkan lukisan-lukisan yang membuatkan mata orang kata, oh, cantik lukisan ni. Setiap kali scroll lah, kalau anda friend dengan diorang ni dekat Facebook tu kan, scroll lawa, dah tahu dah memang dah hasil daripada diorang ni. Jadi ini adalah geng daripada Chronicism, betul tak? Chronicism. Chronicism. Kita punya tajuk hari ni geng animasi buat comeback. Maksudnya kerana Chronicism ni ada orang kata dia adalah kompilasi terbit, sebab dia orang dah pernah terbit sebelum ni, jadi dia terbitkan lagi untuk kompilasi dan baru lagi dijual lah untuk orang kata peminat-peminat komik. Okey, jadi kita ada dua orang ni, kita akan berkenalan dengan dua orang yang tidak asing. Kita ada Jai Ruzani. Apa khabar Jai? Sihat? Alhamdulillah. Tengok daripada gaya tu memang orang kata cukup lah durian dia makannya. Okey, jadi jadi yang kedua, rakan dia daripada sama juga, orang kata tim Chronicism juga. Ini kita ada Os Ishak. Ishak ke Ishak? Sehat ke? Ishak. Okey, sehat ke Os? Sorry? Sehat ke? Boleh dengar tak? Sangkut sikit. Okey. Alright, okey. Okey, jadi hari ni kita nak bercakap tentang mostly tentang Chronicism, dan juga kita nak berkenalan lah. Biasa lah platform kita ni, kita nak orang kata merapatkan ukhuwah berkenalan untuk orang yang kadang-kadang orang dah biasa, yang dah kenal memang kenal lah kan. Yang mana memang ada dalam grup kami pelukis komik, dah biasa dah tengok Jai punya lukisan. Kemudian daripada grup Facebook karakter design mingguan, dah tahu dah dengan hasil-hasil design si Os ni. Jadi kita nak mereka kenalkan diri. Kita mulakan dengan Jai. Mungkin boleh ceritakan bila bermulanya melukis ni. Kemudian lepas tu terus orang kata lepas tadi terus masuk animasi macam mana, macam tu lah. Dari segi kerjaya tu pun boleh kongsikan dengan kita punya viewers. Silakan. Okey. Assalamualaikum semua. Nama saya Ruzaini, biasa orang panggil Jai lah. So saya bekerja sebagai character design dulu dekat Animasia. Tak ada pengalaman belajar pun, terus masuk kerja lah, berdasarkan bakat sajalah. Lepas tu daripada situ saya belajar sikit lah, mula daripada bawah, lepas tu belajar dengan senior kat sana. Alhamdulillah lah, adalah pengalaman sikit. Kerja sebagai kreatif artis dekat sebagai kreatif artis ni, saya buat lebih pada buat karakter design untuk karakter 2D, animasi 2D. Kenalah buat dia punya turnaround ke apa ke, lip sync, mulut, expression, key pose ke apa ke. Itu semua bawah tanggungjawab saya lah, dengan tim lah untuk hasilkan 2D animasi. Selebihnya saya buat prop, ada bantu design sikit-sikit macam tu lah. Itu je lah kot. Okay. Itu sejak daripada tahun bila tu? Maksudnya daripada bermula jadi artis untuk animasi tu sejak daripada tahun bila? Daripada tahun 2011. 2011 masuk. Okay. Dan sampai sekarang masih lagi? Sekarang masih lagi. Okey, baik. Kita bagi Os pula untuk memperkenalkan diri. Kalau ada projek terbaru boleh kongsikan juga. Okey, silakan saudara Os. Terima kasih. Assalamualaikum.
Nama saya Ishak. Tapi biasa orang panggil Oz lah. Oz ni nama pakai sejak sekolah. So pengalaman start lukis komik lah, official lukis komik. Saya start time SPM. Time SPM tu kebetulan dapat job part time lukis untuk majalah Kreko. Oh, Time Kreko bukan dia majalah yang lama tu. Yang bukan Kreko. ya. Oh. Dia publish komik Jepun kan, manga kan. Dia translate. Tapi time tu Kreko dia ada promote bakat-bakat tempatan jugalah. So saya terpilih. So jadi kebetulan time tu lah SPM, time tu lah kerja jadi part time cartoonist. So roughly time tu lah start lukis komik. Then lompat masa, saya stop lukis komik, sambung pengajian dekat UiTM, ambil diploma dan ijazah seni halus, fine art. Fine art. Okay, then lompat lagi masa, habis grad 2009, my first job lah, join Animasia Studio Company sebagai inilah character design. Mula-mula sebagai animator, tapi sekejap je then tukar department masuk character design lah, sama macam Jai lah. Tapi saya senior sikit lah dari Jai. Belajar dengan Ishak 2009 dengan 2011 kan? Oh, masuk dulu lah. Okay, so dari situ, dari 2009 jadi character design sampailah sekarang. Sampai sekarang lah character design. Okay, dia masih di Animasia lagi lah. Masih di Animasia. Itu kira macam okay lah, itu job lah, office job lah orang kata. Okay, tapi sambil-sambil tu saya ambil ni lah, ada buat freelance sikit lah. So sekarang ni projek terbaru, saya terlibat dengan projek buku ni, siri bestnya yang dikendalikan oleh Tuan Irfan Fauner. Oh, okay. Yang tu collaboration ke ataupun satu pelukis je? Tak, tu dia macam mana, dia ada buku tu, dia ada set. Contohnya macam saya, dia ada siri bestnya, macam saya buat siri bestnya Berkejaya. Then dia ada lagi tim buat siri bestnya Civic, siri bestnya apa lagi mental dia ada banyak siri, tapi saya punya handle satu siri lah. So saya bertindak sebagai pelukis dan penulis ada orang lain lah. So itulah yang paling latest lah projek. Kalau boleh nak tanya pasal tadi tu, saya memang tak tahu nak tahu pasal animator semua ni. Lepas tu ada cakap tadi, lepas tu bertukar kepada character design tu. Memang itu orang kata setiap masa pun memang ada banyak karakter untuk didesign ke? Dia banyak IP ke diwujudkan setiap kali? Sebab itulah yang nak memahamkan. Rasa macam animator tu faham lah memang banyak kerja lah kan, sebab benda tu nak ke kartun tu kan. So kalau macam bidang karakter design ni, orang kata bahagian karakter design ni macam mana pula punya job scope dia buat karakter sentiasa? Mungkin boleh cerita, mungkin juga di kalangan ni, sebab ini kan ramai kawan-kawan komik kan, tapi belum tahu sangat pasal animasi, mungkin boleh sharekan. Silakan. Jai lo, saya. Boleh, tak apa. Siapa. Aku luar, okay. Dia macam ni, kita selalunya macam company saya, kita orang memang ada banyak IP lah, bukan satu, ada banyak IP. Tapi kita orang juga ada buat projek servicing untuk produk luar. Projek ada yang dari China,
ada yang dari US. So selalunya memang dia orang akan bagi macam cara kerja dia orang akan pass storyboard kat kita, animatic. So based on animatic tu kita akan check, kita akan research, then kita tengoklah memang selalunya satu episod tu dia terpulang lah. Kadang-kadang ada yang memang banyak karakter nak kena buat. Dia bukan karakter je, dia kena buat props. Props ni macam benda-benda yang tu lah, macam vehicle, kereta kan, pengangkutan dan barang. So memang banyak benda lah kena buat. Dan walaupun karakter design tapi maksudnya yang lain-lain punya design pun sama ada di bawah. Apa-apa benda yang orang kata akan bergerak atau di animate, so kita akan design. Tapi character design dia bukan sekadar kita just design saja. Macam kami karakter tu dia banyak setting kena buat. For example, kalau siapa yang bidang animasi dia mesti tahu kena buat turnaround, pusing 180 darjah, 160 darjah. And then lepas tu bila dah siap turnaround tu kita kena buat dia orang punya lip sync, eye expression mata. So itu semua benda yang agak bagi kita orang agak leceh lah, memang makan masa nak siapkan. Itulah. Tapi tengoklah kadang-kadang episod kalau ada episod memang kalau dah banyak karakter betul lah. So gitulah kerja kita orang. Setiap minggu ada tak okey. Sila. Teruskan. Tak ingat kata dah habis. Silakan. Tambah. Okey, Jai. Tadi macam ada nak tambah. Dia character design bukan buat karakter lah. Dia macam bukan buat karakter saja, ada prop, ada lip sync, kena buat dia punya expression, pose, keypose untuk mudahkan animator faham art style kartun tu kan. Setiap kartun tu dia ada art style dia, tapi animator kadang-kadang dia tak tahu nak macam mana nak buatkan dia bergerak, style dia beza. Takut nanti bila dia orang animate tak sama dengan off model lah, kira off model tak sama dengan design yang awal. So kita orang pun terpaksa bagi keypose lah. So dia akan tugasan kita orang kena bagi keypose lah untuk mudahkan animator untuk faham art style tu lah. Yang tu kita orang kena buat dia punya prop, konsep tu banyak lah, bukan karakter sajalah. Tapi dia saya pun tak pasti ingat lah, tapi dia punya jawatan tu apa, pre-production lah. Ya, pre-production. Pre-production kan. Kita orang termasuk pre-production lah. Termasuk pre-production. Kira maknanya kerja-kerja awal lah. Faham. Saya faham lah, maksudnya kiranya yang macam tu cakap tadi, animator untuk membantu animator tadi tu, jadi orang yang bahagian design ni kena buat banyak jugalah supaya dia tidak tersalah lah dia punya design karakter tadi tu, sebab bila nak animate tu dia boleh tertukar ke apa, dia tak okey faham dia ada key dia. Ni ada soalan ni, mana yang seronok kerja atau apa memuaskan hati, animasi ataupun buat komik? Ni volunteer Musa ni, dia kata, dia tanya mana yang seronok, mana lebih memuaskan? Isyak jawab tu. Sebenarnya setiap satu tu seronok sebenarnya. Ada okey lah, ada seronok, ada yang tak seronok, tapi actually dua benda ni seronok kalau kita macam kita buat then kita found something new lah. Kita jumpa knowledge kat dalam benda yang kita buat tu. Bagi saya dua-dua lah benda yang seronok. Tak ada yang bukan animasi lagi seronok komik ke atau komik. Bagi saya dua-dua sama seronok dia. Macam mana kita nak apa orang kata, nak handle keseronokan tu.
Dua-dua ada cabaran dia, tapi bagi saya ilmu animasi tu boleh guna kat komik, komik tu boleh guna dekat animasi. Benda tu saling, orang kata saling memberi manfaat lah antara dua-dua Dia ada seronok. hubung kait lah. Sebab tu saya bila tahu yang korang dua ni character design, no wonder lah macam yang tadi cakap kan, aktif dalam grup character design mingguan. Rasa macam hebat-hebat, macam kita kagum lah sebab kita tahu proses sebelum buat komik tu untuk design karakter tu pun sesuatu yang orang kata yang penting lah, sebab kadang-kadang satu design je dah boleh mendatangkan satu cerita tau. Daripada design tu kita dah tahu dah dia ni pengembara, terus ada the whole story tau behind the comic. Itu pandangan saya lah sebagai orang yang suka mereka cerita kan. Kadang-kadang dia inspirasi lah bila tengok. And then kemudian satu lagi kelebihan ni macam Jai tadi ada post yang dia buat shape-shape, lepas tu dia bentuk terus watak design daripada shape kan. Itu something yang orang kata baru tadi lah, lalu saya nampak dekat Facebook kan. Itu sesuatu yang sangat goal untuk mengajar, sebab saya ada pergi sekolah kan, untuk mengajar basic pada kanak-kanak lah, macam pada budak-budak sekolah, berdasarkan daripada shape untuk jadikan karakter. Itu rasa macam sesuatu basic yang sangat berharga lah. Jadi rasa macam benda tu berhubung kait seperti mana yang korang cakap tadi. Lepas tu bila cakap tentang IP, nak tahu juga lah, mungkin Jai boleh beritahu, sebab rasanya Animasia ni ada juga IP lain yang popular kan. Maksudnya IP yang mungkin yang korang kerjakan ke, mana yang tak boleh beritahu tu tak perlulah. Mungkin boleh kongsikan dengan kita punya rakan-rakan ni apa dia hasil kerja Jai ke Os ke, tapi kita mula dengan Jai pula, yang dah keluar kat TV ke, yang dah keluar buku ke, cuba sebutkan, mungkin boleh kongsikan dengan kita. Macam saya dah pernah untuk animasi, saya pernah buat Roll21. Roll21 ni kartun daripada India. Lepas tu saya buat Cak Chicken dia kartun daripada China. Dia kolaborasi dengan company Animasia lah. So kita orang handle bahagian character design, dia punya prop, konsep dia apa semua lah. Expression, lip sync, tu semua tu kita orang yang uruskan. Lepas tu yang baru-baru ni untuk saya pernah buat Cak Chicken Power Up. Yang tu untuk tayangan YouTube. So siapa-siapa boleh pergi tengok dekat dekat YouTube, cari Cak Chicken Power Up. Boleh tengok kat situ lah. Dia macam video pendek-pendek untuk tayangan YouTube. So macam ada superhero sikit kan. So untuk budak-budak lah kan, seronok lah kalau dia tengok kat sana. Macam biasa tu lah, Super Strikers, Ular Kampung. Tapi Ular Kampung saya tak terlibat lah, saya tak sempat sebab saya dah masuk 2011 time tu. Dapat ujung-ujung sikit-sikit dapat macam buat clean up, buat clean up sikit macam tu lah. Dia punya animator macam tu lah. Super Strikers saya banyak daripada season berapa, saya pun dah tak ingat lah, lama. Tu je lah. Maksudnya Super Striker tu memang Jai buat lah. Maksudnya Super Striker punya karakter tu lah. Sebab memang Super Strikers ni dia daripada negara Afrika, South Africa punya IP, tapi dia kolaborasi dengan kita punya animasi Malaysia lah. So kita orang dia bagi design, so kita orang yang akan buatkan dia punya model turnaround apa semua, expression semua, dan animation negara kita buat lah. Dia orang lebih pada dia punya story, dia punya storyboard, dia punya script dengan storyboard, lepas tu dengan design awal untuk karakter tu lah. Okay, jadi ini satu info lah. Maksudnya kadang-kadang kita tengok satu animasi kan, orang sibuk claim kan, ini Malaysia buat, ini buat. Tapi hakikatnya satu animasi tu sebenarnya
boleh jadi pelbagai negara, gabungan dua negara, dua studio, betul tak? Jadi ini sesuatu yang, sebab kadang-kadang kita tengok dekat grup-grup orang kata peminat benda-benda ni kan, animasi, dia punya fakta tu agak longgar lah bila kata animasi daripada Malaysia, ini animasi Malaysia buat ni. Jadi maksudnya lebih tepat lagi adalah ini animasi daripada dua negara lah, dua studio daripada dua negara lah, Afrika dan juga ni lah. Kalau macam Oz, ada ke IP yang dihasilkan sendiri ataupun dengan tim? Macam yang Jai cakap, samalah Roll21 tu. Roll21 tu kita collaborate dengan India, Cartoon Network India. Cartoon Network India. Roll21. Then Super Strikers tu sama Super Strikers, Chuck Chicken. Then kalau yang paling latest lah yang saya handle, Cowbell. Itu untuk YouTube lah. Cowbell. Cowbell. Yang nenek juga? Cowbell ni dia ni macam side project dari klien Super Strikers. Dia orang punya side project. Cowbell. Then yang lain-lain apa lagi rasanya itu je lah kot. Ada lagi projek yang kita orang tengah handle lah, tengah buat sekarang ni, tapi itulah belum on air lagi kan, so tak boleh nak cerita sangat lah. Dia configuration. Apa yang Jai cerita tadi mostly yang tu lah untuk animasi. Kira Chicken tu pun popular kan, sebab selain daripada animasi tu tadi, kalau anda nak tonton tadi apa, Chicken Power Up boleh tengok. Kat sini ada kanak-kanak yang tengah menonton ni, adik-adik boleh tonton, tapi rasanya kat sini yang dewasa pun memang suka tonton kartun. Okey, jadi ataupun untuk bagi anak-anak tengok kan. Sebab pernah nampak lah masa zaman pesta buku kan, waktu before pandemic kan, Chuck Chicken pun ada juga terbit dalam bentuk komik, macam komik kanak-kanak. Jadi itu antara produk yang popular lah. Okey, tak apa, kita akan pergi kepada, sebab saya tengok dah ada yang start tanya tentang komik yang diterbitkan. Jadi soalan-soalan tu, tapi kita belum pergi, kita hold dulu sebab kita nak bagi mereka kenalkan dulu dengan Chronitism ni. Yang sebenarnya diorang dijemput untuk memperkenalkan Chronitism, yang kita kata buat comeback tadi tu. Jadi kita nak tanya bila startnya buat Chronitism yang first sebenarnya, sebab saya nampak tadi kat gambar ada 3, yang awal tu macam ada 3 terbitan tu kan. Okey, jadi boleh cerita tu lah macam mana bermulanya, macam asal siapa yang mencetuskan sebenarnya Chronitism ni. Korang tengah minum kopi ke tiba-tiba, weh, Chronitism, macam tu. Mungkin boleh cerita asal bermulanya dan mungkin boleh sebut tahunnya. Okey Jai, silakan. Chronitism. Okey, asal Chronitism ni mula-mulanya dapat idea tu sebab tengok ada rakan-rakan lain lah, diorang buat komik indie. Ada satu event untuk letak komik indie kan, sebab time tu saya tak tahulah yang kita ada benda tu. Jadi bila dengar tu macam ada peluang lah, sebab nak buat nak hantar karya dekat syarikat terbitan komik, kita punya skill tak sampai tahap pro lagi kan. Tu saya tu macam nak try lah, tu orang buat. Mula-mula tak berani lah nak buat komik, kita tak apa-apa pandai sangat. Banyakkan lebih konsep lah, character design apa semua tu. So saya ajak kawan-kawan daripada animasi untuk join saya lah, macam Oz, Chani, Izahan, adalah lagi beberapa rakan untuk join buat buku tu lah. So start daripada situ lah. Saya buat tahun 2017 kot. 2017. 2016 kita 2016. 2016 2016 lah. 2016 lah. Lepas tu bila letak dekat event tu, ada orang beli dan orang puji lah, kata bagus lah, lain daripada lain kan. Lebih macam Cartoon Network punya style kan. So rasa semangat lah untuk terbitkan kali kedua. Yang kali ni nak buat ada
ada cerita, ada komik lah dalam tu. Sebab ada orang tanya, tak nak buat komik kan. So belajarlah dengan Oz. Oz kan dia ada pengalaman buat komik, so banyak belajar dengan dia lah. Selalu juga kena marah dengan Oz. Kan? Dialog salah, bubble salah ni tak boleh kan. Kena kan. Mana bergaduh. Tu nama tu dapat daripada saya fikirlah nak buat mula Chronic Art. Lepas tu bincang dengan Chani pun ada bagi dia. Chani ni dia salah satu, dia seorang sahabat dekat animasi juga. Dia 3 orang lah kita orang ni. Yang Office maker. Tu dia bagi dia semua tukar jadi chronicism. Chronicism tu asal dia daripada macam penyakit lah. Minat dengan komik kan. Dah tua pun minat lagi dengan komik. Macam tu lah. So saya guna perkataan tu lah, chronicism. Lepas tu sampailah nak buat isu yang saya buat sampai isu 3. Lepas tu sampai isu keempat tu sempat buat cover je lah. Tak sempat nak terbitkan sebab masing-masing dah sibuk, dah ada yang berhenti kerja kan, berpisah macam tu lah. So saya terpaksa stop lah untuk terbitkan. Sampailah baru-baru ni tengok ramai artis terbitkan balik komik-komik lama. So saya ingat saya nak cuba nak kumpulkan balik lah untuk mana, sebab ada ramai kat tanya kan. Saya tak pernah tak dapat beli je kan. So saya kumpulkan semua, saya print balik lah untuk mana-mana yang tak dapat beli masa tu. Tu je. Jadi itulah kata buat comeback tu, sebab ini adalah kompilasi 3 yang diterbitkan dulu, kemudian mereka ada tambahan sedikit lah kat dalam tu kan. Jadi sebenarnya total berapa pelukinannya yang terlibat? Total kalau yang ada dekat sini 5 orang. Ada 5 orang kat sini. Aki Nazri, Ishak, orang 13 ni artis doodle. Nama dia Izahan. Kalau kat Facebook dia ada lah. Satu Chani dengan saya lah, 5 orang. Aki Nazri. Jadi yang saya faham. Ya. Tak tahu. Aki Nazri tu. Aki Nazri dia nama Facebook tu dia lebih buat grafik lah. Tapi dia pun cuba try buat komik lah. Saya ajar dia buat komik. Itu tadi interested tu tadi. Yang buku yang pertama asalnya bukan komik. Masa isi dalam tu adalah lukisan character design. Ke ada komik juga yang ada komik pertama tu? Ada komik ada sikit lah. Memang. And then lepas tu orang kata buat komik tu yang berguru dengan Oz. Kira Oz dah ada pengalaman buat komik sebab dia dah daripada SPM lagi ya, betul lah tadi dia cakap kan, daripada SPM lagi untuk yang terlepas pada awal tadi dia kongsikan yang dia ada buat komik daripada SPM lagi. Okey, jadi sebab tu dia boleh kongsikan dengan yang lain-lain ni macam mana cara untuk lukis. Jadi maksudnya geng animasi ni bukan semualah tahu macam mana nak lukis kan. Alright. Okey. Kita nak tanya lagi tentang chronicism, tapi kalau boleh kita nak tahu juga tentang projek sendiri. Macam tadi ada sebut pasal Saka kan? Apa nama komiknya? Saka Harimau. Saka Harimau. Saka Harimau. Saka Harimau. Pertama kali jumpa komik Saka Harimau tu waktu Anifest betul tak? Anifest 2000, lupa dah tahun. Bila dah pandemik dia dah lupa. Tapi masa tu memang ada
ada bawa Saka Rimau. Itu baru pertama kali terbitkan ke ataupun sebelum ni lagi dah pernah buat Saka Rimau tu? Saka Rimau tu dah lama terbit dah untuk saya jual secara online lah, tak ada buat letak dekat event. Cuma yang tahun tu lah, yang Anifest tu kan, saya bawa dekat situ lah. Ada lebihan baki tu saya letak dekat animasi Anifest punya festival lah. Time tu saya tumpang Pak Ngah punya Pak Ngah ajak join sekali kan. Betul. So dekat situ lah saya jual. Selalunya saya jual online je masa tu. Kalau yang pula komik apa tadi Cari Ganti, betul? Boleh ceritakan pula yang tu, itu apa benda pula? Projek apa benda pula Cari Ganti tu? Itu ramai yang tak tahu kat sini. Boleh kenalkan. Cari Ganti ni actually saya start dengan ni, saya collaborate dengan Amna Shakira. Amna Shak. Kenal lah. Actually dia lah punya idea yang sebenarnya. So masa tu kita ada satu platform yang dipanggil Sukomi. Tapi sebelum tu ada satu nama lain. Satu platform Sukomi. Comic Chat. Tapi dia dah, orang kata apa, macam dah penjenamaan semula, rebranding balik, lama-lama jadi Sukomi kan. So time tu dia sebenarnya macam dia sediakan platform macam kita buat satu comic one shot, then kita submit ke page tu, ke admin page tu, then dekat situ dia ada beberapa orang kata acting editor lah, dia orang akan komen komik kita. So kalau komik kita bagus, macam dia punya percentage rating okey, automatic dia orang terima untuk disiarkan secara maybe setiap bulan lah. Serialize lah. So start dari situ komik Cari Ganti tu. Then tapi time tu secara online, then masa tu dia punya lukisan dia tak detail lagi lah, just orang kata macam sketchy je lah. Sketchy je. Then lama-lama main Sukomi tu atas jasa dia bawa komik Cari Ganti tu propose dekat Play. Dekat Maplay ni lah, Maplay editor kan. So alhamdulillah dia orang terima. So bila dia orang dah terima, dari situ saya start, orang kata apa, brush up balik lah semua manuskrip start dari episod 1 sampai episod 5. 1 sampai 5, setiap satu episod tu ada 18 muka surat. Bila 5 episod ada dalam 100 lah, 100 lebih lah macam tu. So cukup untuk satu buku lah, untuk publish satu buku. So macam tu lah, start dari situ lah. Dan actually bagi saya lah, macam platform Sukomi tu lah yang bagi saya dia platform yang menganjak diri saya kepada dunia komik, melukis komik. Macam tu, yelah, itu part time muda lah. Itu memang orang kata apa, memang happy lah time tu dapat. Tapi bila join Sukomi tu, dia macam menganjak ke dunia yang lagi serius bagi saya. So itulah. Tapi sekarang komik Cari Ganti tu baru buku 1 lah. Buku 2 still in progress. Saya masih menunggu juga dari penulis Amna Shakira tu. Okey, jadi itu satu kongsian yang bagus lah untuk yang tak tahu lah. Sebab saya rasa
mungkin yang baru-baru mungkin tak pernah dengar Supreme Comic. Jadi ia adalah satu platform yang saya lihat lah waktu tu memang ramai orang kata pelukis-pelukis muda dengan bakat, banyak bakat lah. Kemudian ada juga yang bergabung di antara yang reka cerita. Kat situlah terbitnya nama-nama yang orang kata sekarang ni banyak kita tengok melukis semua kan. Contohnya macam Mar pun dia merupakan salah seorang daripada geng-geng daripada Sukami juga kan. Dan kemudian Amnas Syak tadi pun daripada Amnas pun Sukami juga. Kemudian diorang sekarang ni orang kata dah daripada platform tu tadi orang kata penerbit tengok ataupun dipropose kepada penerbit, jadi terhasil lah orang kata cari ganti yang publish dekat Maplay. Saya rasa bukan buku tu je kan, paradigma guru pun bermula daripada platform tu juga. Kalau saya tak silap lah, paradigma guru yang juga diterbitkan di bawah Maplay. Jadi itu salah satu lagi tajuk lain pula lah. Jadi ini cuma sayangnya sekarang ni dah tak ada kan, orang kata Sukami tu dah tak ada. Dan kebanyakan artis-artis daripada situ pergi ke orang kata masih lagi berkumpulan di bawah Artis United, betul? Mungkin boleh United tu dia dah lebih orang kata lebih bebas lah. So macam apa-apa aktiviti yang mereka buat tu, itu mesti semua aktiviti hasil dari idea perbincangan diorang sendirilah. So macam kalau ada apa aktiviti, dia akan maklumkan lah siapa yang nak join ni apa kan. Dan satunya aktivitinya yang baru ni yang buat komik yang sambung-sambung random tak apa, lupa namanya. Yang terbaru ni sampai kan ada kartunis, saya pun terbaru tengok ada kartunis Siril pun join kan, ada sebelum ni Artis United je tapi dia orang jemput apa korang panggil apa ya projek tu, lupa dah apa nama projek tu. Lupa lah. Nanti tak apa, insyaAllah kita mungkin boleh nanti kita boleh jemput Artis United pula untuk minggu hadapan untuk berbicarakan tentang, sebab di bawah Artis United pun ada terbitkan komik juga kan. Nanti kita akan mungkin insyaAllah minggu depan untuk jemput diorang pula. Okey, kita sekarang ni nak orang kata nak ambil soalan-soalan ni. Dah mula ada banyak soalan ni. Kemudian saya nak ucapkan terima kasih. Selamat datang kepada yang baru tonton dan waalaikumsalam. Sebab tadi ramai yang bagi salam kan. Baru nak jawab ni, waalaikumsalam kepada semua kita punya viewers juga. Rasanya rakan-rakan jugalah ni. Ada Samsul PS, apa lagi ni, semua rakan-rakan. Rasanya rakan-rakan si saudara Os dan juga apa Jai. Jadi kita nak minta saya tak nampak soalan kat bawah tu. Nak minta kan soalan daripada soalan pertama. Sorry. Okey, pertama lepas daripada volunteer betul tadi. Okey. Daripada Hazwan Zai, soalan untuk Abang Jai. Komik Saka Harimau dirancang, okey ni balik pada Saka Harimau tadi, dirancang setebal mana, akan ada penamat atau dikasihkan siri panjang, dan ada terfikir Saka Harimau mahu dijadikan animasi jika ada rezeki. Itu simple dia. Apa perancangan untuk Saka Harimau ni untuk seterusnya? Sebab nampak dah semakin bersaka dah. Kita yang follow Abang Jai kita ni kan, mungkin Abang Jai kita boleh kongsikan berkenaan tentang Saka Harimau ni tadi. Dia nak tanya berapa tebal. Okey. Silakan. Untuk komik Saka Harimau ni, saya rancang untuk saya nak buat remaster balik lah. Saya nak perbarui sikit dan tambah muka surat untuk yang isu pertama ni. Mungkin dalam 40 muka surat, dan mungkin selebihnya tu macam dalam dia ada behind the scene lah, cara buat character design ke, expression ke apa ke, buat konsep dia sikit-sikit ke nak letak dalam tu lah. Lepas tu apa tadi, tebal mana dah jawab. Okey, untuk animasi untuk animasi
saya adalah rancangan nak buat, tapi buat masa ni masih jauh lagi kot, sebab lebih kalau ada rezeki memang nak buat lah. Tapi sekarang kalau boleh saya nak fokus dekat komik dulu lah, bagi habis dulu cerita tu kan, supaya kalau untuk next step tu lagi senang lah untuk buat character design dia ke apa ke, konsep ke apa kan. Saya ada pernah apa nama Dramatic Studio pernah Zahir. dapat offer lah daripada Dramatic, dan saya untuk buatkan apa ni Dramatic Studio offer untuk buat Syakar Rimau tu, tapi saya terpaksa call dulu sebab benda tu tak siap lagi kan. Kalau dia nak siapkan dulu semua, kalau ada rezeki insyaAllah mungkin boleh lah buat. Untuk animasi tu kalau nak buat style dia, saya minat kalau style dia macam Voltron punya style animasi kan. Menarik kan. Itu Voltron yang mana? Yang paling latest ke? Yang paling Netflix. latest. Netflix. Sebab dah banyak version kalau kan? rezeki ada lah kan. Okey, maksudnya buat macam Bro Jai cakap tadi, dia nak habiskan dulu komiknya, lepas tu baru boleh fokus ke animasi. Dan dah ada offer daripada Zaim Dramatic Studio. Ini pun antara orang yang saya kenal sewaktu berkenalan dengan dia dekat Anifest tu kan. Dia datang masuk Anifest kan. Jadi ini antara orang kata pendukung-pendukung industri jugalah. Cuma dia fokus pada animation. Okey, kemudian soalan yang seterusnya. Terima kasih Bro Jai. Untuk buat komik. Okey, no drama komik. Ini antara orang kata geng-geng daripada Instagram pelukis-pelukis di Instagram. Saya pun tak pernah nampak lagi beliau muncul. Jadi ini soalan pertama daripada beliau. Terima kasih kerana hadir no drama komik. Kalau ada lagi, harapnya masih menonton. Untuk buat komik terbitan sendiri. Okey, ini fokus pada self-publish yang 100% handle sendiri. Ada cadangan dan tips untuk di mana bermula dan flow untuk ke arah terbit komik tu? Terima kasih banyak. Okay, jadi mungkin Os boleh kongsikan macam mana korang bermula untuk terbitan sendiri ni. Mungkin daripada segi mencetak apa semua tu mungkin diorang nak tahu juga kan. Dari segi kos, okey silakan kongsikan. Macam mana Kalau saya lah Okay, kalau saya lah yang penting mesti ada juga komik tu. Kumpul lah komik. Kalau komik macam dah banyak tapi target macam satu buku tu nak berapa page kan, mungkin boleh study sikit lah. Then bila dah kumpul komik, next ialah kalau saya akan design cover lah, nak cover macam mana kan, design cover. Then sambil tu belajar jugalah layout, study komik-komik orang lain macam mana buat layout komik semua. Dia benda biasa je, study layout. Then survey kedai printing tengok mana yang reasonable lah harga. Selalunya kalau nak cetak banyak lagi murah lah, tengok macam mana kan. Tapi bila printing dah kena tengok jugalah kertas, kualiti kertas semua. Nak buat macam mana. Tapi itulah yang penting, paling penting kali kumpul komik lah, kumpul komik banyak-banyak. Then mungkin boleh try ni dulu kot. Contoh, kita boleh ambil contoh macam Aku Napi dengan Ahmad kan. Sebelum diorang print komik jadi buku, diorang publish dekat social media dulu kan. Dari situ kita tengok lah apa sambutan lah. Kalau banyak sambutan, then mungkin boleh go on to the next stage lah. Maksudnya kumpul follower jugalah dulu kan. Boleh juga nak try. Dan juga jangan lupa rajin-rajinlah promote. Itu dari segi promote tu kalau boleh promote secara berhemah lah. Kadang-kadang ada orang ni
promote dia, entahlah, tak tahu macam mana nak cakap. Tapi boleh ni lah, boleh rujuk artis komik lain lah, tengok macam mana dia orang buat kan. Ini je lah yang saya boleh cerita lah secara, orang kata secara roughly lah macam mana proses dia. Okey, baik. Tapi, maksudnya tadi tak apa, sila teruskan. maksudnya tadi yang pentingnya sekali tu tadi komik je lah orang kata, sebab kadang-kadang komik tak settle lagi, nak cerita pasal penerbitan memang jauh lah kan. Jadi mesti ada komik yang siap dulu. Itu pada orang kata first thing yang paling penting sekali. Kemudian barulah orang kata pergi kepada proses cari printing apa semua. Dan dari segi marketing tu tadi, selain daripada promote selalu, rasanya kalau kita tengok sekarang kebanyakan buka pre-order lah. Sebab kita pun tak tahu kan, kadang-kadang follower ramai tapi belum tentu semua nak beli kan. Semua nak komik free je. Jadi kita nak tahu support tu, kita buka pre-order. InsyaAllah lah. Kalau selalu promote, selalu buka pre-order, orang kata okey, ada sambutan, barulah kita tak rugi kan. Betul. At least pre-order tu kita boleh rancang lah kan, berapa banyak nak print, berapa modal nak keluar. Instead of printing je tapi tak apa, orang kata tak ada orang beli pun rugi juga. Yes, betul. Itu orang kata tips normal lah untuk orang kata indie publish, terbit sendiri, supaya tak ambil risiko tinggi kan. Okey, kemudian daripada Farah-Lina Daim, kita boleh bagi pada Bro Jai. Adakah seseorang itu perlu belajar animasi supaya boleh hasilkan komik yang menarik serta dinamik? Mungkin soalan ni datang daripada orang yang terpengaruh dengan cara korang buat komik tu. Mungkin dekat di situ dia nampak ada keunikan orang buat komik daripada orang-orang animasi ni. Mungkin adakah perlu belajar juga animasi ni tadi? Mungkin Jai boleh kongsikan. Penting ke buat komik dengan animasi ni? Misalnya kena belajar animasi dulu ke? Silakan. Saya rasa tak ada kot ya, untuk apa, kalau nak buat komik tak perlu pun belajar animasi. Kalau study komik tu sendiri pun okey juga kan, belajar tiru komik-komik orang lain dia, tengok banyak belajar paneling dia macam mana, susun atur dialog dia, cara sambungan daripada panel A ke panel B kan. Saya pun banyak belajar dengan Ishak juga, cara-cara nak susun apa yang boleh, apa yang tak boleh kan. Rasanya tak perlu kot animasi sebab tapi kalau ada peluang nak belajar animasi tu, belajarlah kan. Mungkin boleh bantu sedikit untuk faham flow flow komik tu, jalan cerita tu macam mana kan. Lagi mudah. Macam Pak Ngah Alip kan. Pak Ngah Alip dia seorang animator. Kalau tengok dia punya komik Spender Foil tu, kita rasa macam animasi benda tu macam bergerak kan. Cantik dia punya flow paneling, dia punya expression dia apa semua tu. Kalau tak nak belajar animasi pun tak apa juga ya. Boleh belajar dengan komik. Tak terikat lah dengan nak buat komik kena belajar animasi tak. Okey. Jadi kesimpulannya tidak perlu, tetapi kalau ada peluang belajar dan mungkin akan ada kelebihan pada komik ni tadi. Maksudnya mungkin kalau anda ada peluang untuk belajar. Tapi kalau orang kata nak stress up untuk baca komik, kemudian ada yang tolong reply kan ni, Samsul PS. Mungkin rakan daripada animasi juga, rajin baca komik ke, tengok tiap panel komik tu macam mana angle, perspektif, belajar animasi tu lain. Melainkan awak nak belajar buat storyboard. Jadi mungkin untuk belajar buat storyboard boleh lah kan, untuk belajar jadi. Okey, terima kasih Samsul PS ni. Siap bantu jawabkan lagi ni. Azri Amir, okey ni rakan yang aktif daripada grup Nusantara. Grup aktif dari grup lukis komik. Sebab dia selalu buat kontes Nusantara kan. Okey. Soalan saya, komik Kembara Azimat. Dalam Chronism tadi pun ada nampak satu komik Kembara Azimat tu dirancang akan jadi komik stand alone atau kompilasi komik. Maksudnya apa perancangan untuk Kembara Azimat pula? Silakan.
Okey, untuk Kembara Azimat ni saya cadang nak buat komik 100 muka surat lah. One shot. Kira 100 muka surat. Kira tamat. Itulah tak ada. Akan terbit berasingan dengan Konetism lah. So yang saya letak dekat Konetism tu sekadar macam nak memperkenalkan untuk IP barulah. Benda ni dah lama dah sebenarnya, tapi baru ada kesempatan nak buat sikit komik. Nak teruskan lah. Maksudnya satu page, maksudnya akan buat komik cuma akan buat komik 100 page. 100 page, sorry. Oh, maksudnya akan ada satu buku lah Kembara Azimat ni nanti. Itu perancangan. Itu cadangan yang sekarang lah, tapi tak tahulah, mungkin akan tempah lagi ke. Ya, tengok masa jugalah. Sebab sekarang ni agak busy dengan kerja hakiki. Dengan kerja office, so mungkin ambil masa sikit lah. Nak fokus dulu Saka Harimau tu. Kan? Boleh, faham. Fokus satu-satu lah orang kata, daripada kalau pegang banyak-banyak tak bergerak lah kan. Bergerak jam je. Kan? Macam makan durian kan. Banyak sangat jam. Banyak sangat boleh jam. Aduh, asalkan tak rekod lah kalau makan durian ramai-ramai tu kan. Okey, jadi itu bahaya tu. Okey, saudara Borete Musa ni muncul kembali. Okey, kali ni dia tanya, komik Konetism dah sold out ketika pre-order tak habis lagi. Dia kata pre-order tak habis lagi dah sold out. Macam mana tu bang? Tak sempat peminat nak beli. So memang dah habis ke macam mana ni? Masih boleh order lagi ke? Boleh. Sebab saya pun sebenarnya order sikit-sikit lah. Kita buat secara indie ni modal sendiri kan. So tengoklah, ada permintaan saya print lah. Tapi sekarang ni saya print sikit. Habis nanti saya print lagi. Kira ada ada modal, print lah, macam tu lah. Ada permintaan. Itu biasa. Apa orang kata, untuk komik indie kan print by batch kan. Sebab yelah ikut modal masing-masing kan. So, siapa idola? Musa ni kalau nak order nanti PM. Ya, betul. Maksudnya siapa yang masih lagi berminat? Tadi ada komik-komik yang di-post tadi kan. Maksudnya yang Konetism yang terbaru tu lah. Yang kompilasi tu masih lagi boleh order. Kemudian Saka Harimau pun sama juga ke? Ataupun sebab tu kata akan terbit yang updated version macam mana tadi? Itu pun boleh ditempah ke? Itu nanti saya dah siap betul, satu batu dah siap nanti baru saya akan buka pre-order lah. Okey, akan buka pre-order. Okey, baik. Untuk semua yang sekarang ni saya hold dulu Konetism ni sebab print yang saya faham kedai tak boleh buka kan, kedai printing kan. Yelah, betul. Sekarang ni cetak tak boleh on. Okey, betul. Alright. Okey, dia ada kita punya viewers Tegar ni. Tok Joey. Komik kayu kita cikgu Joey ni. Dia tanya idola inspirasi komik Tuan Jan dan Tuan Os. Okey, Os jawab dulu. Inspirasi komik. Maksudnya mungkin ada siapa-siapa idola yang di-follow ke ataupun gaya lukisan. Saya tahu jawapan tu. Okey, tapi silakanlah untuk menjawab. Idola Aduh. Macam tak ada yang spesifik sangat lah. Banyak sangat. Sebab saya tak ada yang macam betul-betul minat pada satu. Tak juga. Saya macam tengok banyak komik kan, tengok banyak artis, mana yang saya rasa layan je lah. Itu je lah. Tapi kalau saya nak tahu juga, salah seorang dia yang orang kata sekarang tengah hot stuff sekarang ni lah bagi saya. Tengah hot stuff sekarang ni. Hani Rami. Hani yang buat
ilustrasi untuk novel Nirnama. Lah. Sebab dia, saya tengok stroke dia macam bagi saya best lah. Dia banyak terlibat dengan komik misi, animasi misi, dan buat ilustrasi novel. Dan dia kadang-kadang dia banyak practice style-style digital style macam painting tu kan. Betul. Tu bagi saya hebat. Salah seorang idola lah yang sekarang ni saya rasa tengah top sekarang ni. Okey, kalau Jai pula ada ke idola lukisan yang di follow? Hello Jai, ada masih bersama kami ke? Suara. Hello? Okay. Tu. Saya Soalan sama jugalah dengan Ishak. Dia randomatis je, tengok mana yang cantik tu kita tengok lah. Study, belajar dia orang punya stroke tu kan. Saya membesar dengan komik Gempak, Ujang kan. Banyak dekat tengok kat situ lah artis tu. Tapi banyakkan bagi inspirasi dulu artis komik Gempak lah. Macam Zin, macam Apo kan. Semua tu bagi saya banyak bantu saya lah kan, untuk tambah skill masa nak masuk animasi dulu kan. Sebab saya memang tak ada belajar basic, tak ada apa, memang ada bakat je lah, cuma belajar sendiri lah. Tu je. Okey, kalau boleh saya tanya sebab tadi saya macam boleh agak lah jawapan ni daripada korang. Tak ada spesifik idola tu, adakah disebabkan memang kalau macam dalam bidang animasi ni korang kena belajar banyak style lukisan sebab ada banyak IP. Adakah dia relate dengan benda tu? Ya. Betul? Betul lah Setuju Ya juga. Betul. Sebab kita orang study banyak style lah. Banyak art style untuk buat animasi kan. Sebab bila kita dah buat banyak benda, lama-lama macam orang kata sense tu dah, sense untuk idolize apa-apa pun dah tak berapa lah. Macam saya cakap itulah sebab kita dah tengok banyak benda kan. Boleh dikatakan setiap benda ada benda yang menarik, setiap benda ada something yang kita boleh ambil untuk kumpul dan gunakan untuk diri kita sendiri dalam pengkaryaan kita kan. So kalau macam dulu, macam kalau time muda-muda dulu, time 90-an dulu, memanglah kita minat, orang kata idola kita Akira Toriyama, apa lagi, komik Slam Dunk kan, Takehiko apa semua tu. Tapi bila lama-lama, bila dah lama sangat, bila kita dah masuk dalam bidang tu, dia dah banyak sangat, so dah tak kisah sangat siapa idola kita. Kita ambil semua je orang kata. Itu bagi saya lah. Atau jawapan ringkas je lah untuk Cikgu Joey. Diorang tak ada idola, tapi orang yang ramai mengidolakan diorang sekarang. Itu jawapan. Okay, gurau. Ada cetakan kedua ke criticism? Maksudnya ada criticism ni boleh masih lagi diberi order, cuma sekarang ni cetakan tadi dah ada jawab lah. Jadi cetakan ni untuk jawab Afisa punya soalan ni, cetakan tu terberhenti sebab PKP ni. Putri Raha, aduh masuk lambat. Rasa macam setiap kali masuk je lambat je ni. Mesti banyak benda tertinggal, tak apa. Untuk yang tertinggal, benda ni masih lagi boleh ditonton di Kota Komik, dan juga kita akan post dekat Facebook, bukan Facebook ni, Facebook lah. Akan post di YouTube Sako Plus, akan kerjasama lah untuk Kota Komik.
Kemudian akan ada di Spotify apa semua. Jadi anda boleh follow Kotakomik Sako Plus untuk tahu kat mana anda boleh dengar balik. Kalau anda tak nak tengok muka-muka kami, anda boleh dengar di Spotify macam tu kan. Kalau nak tengok balik video ni boleh tengok di YouTube. Dan boleh subscribe. Jangan risau kalau terlambat pun tak apa. Okey. Kemudian kita ada nampak Napi turun padang ni. Nampak sebab otak-otak dia kata legend-legend ni dia kata dia kena turun. Dan beri soalan, apa kaitan bidang kreatif dengan kolek komik dan toys? Ini soalan ni dia tak ada tunjuk kat apa. Tapi rasa-rasanya siapa yang patut jawab soalan ni? Apa kaitan bidang kreatif dia jadi kolek komik dan toys? Soalan ni dia tanya tentang jadi siapa sebenarnya yang kolek toys di antara korang berdua ni? Kena jawab ni sebab dia banyak collect toys. Sebab mungkin collect komik tu untuk buat reference lah kan. Rujukan lah. Betul-betul collect komik. Macam mana? Ada kaitan kau? Soalan dia yang kreatif. Dia kata collect komik dan toys. Yang kreatif collect komik dan toys. Macam mana? Ni macam soalnya kalau kita buat komik mesti kita nak ada something yang lebih dari itu. Maksudnya orang kata lepas komik apa yang boleh kita buat dari komik kita tu kan. Maksudnya tak tahulah, bagi saya tak tahulah akan menjawab soalan ni ke tak, tapi macam saya kalau kata saya dah lukis komik, lukis kartun, macam kita buat animasi, saya mesti nak tengok benda tu berubah ke form yang lain pula. Macam toys. Toys ni selalunya untuk kita, untuk kita main lah kan. Then untuk kita market kepada audien kan kat luar tu, untuk bagi diorang kenal produk kita, kenal siapa kita. So itu salah satu cara nak kita kembangkan lagi kita punya brand lah, kita punya produk kan. Macam tu lah lebih kurang. Tapi sekarang ni macam dah jadi satu, orang kata satu kemestian. Contohnya kalau kita ada kartun, kita ada komik, mesti kita nak buat toys. Tapi itulah sekarang ni apa yang saya perasan toys ni, ada toys tu macam terlampau cantik untuk dimain, just untuk display. Ada toys untuk dimain boleh dimain, tapi ada yang just untuk display, tak boleh, orang kata cantik sangat main, nanti main ni jacah something macam tu lah. Tapi itulah, memang saya rasa itu memang trend lah. Mesti akan buat toys, mesti akan, kalau dari komik, toys buat animation, ataupun dari animation mesti nak buat toys, lepas tu mungkin akan ada komik. Semua benda tu dia benda yang kreatif lah. Toys ni pun something yang design kan, benda yang rekaan juga. So macam tu lah kot. Harap dapat menjawab lah soalan Sifu aku Napi ni. Jadi maksudnya dia adalah satu lagi cabang lah dalam bidang kreatif, apabila design karakter untuk animasi, kemudian design toys pula daripada botol shampoo apa semua tu, itu memang cabang bidang. Sebenarnya kalau nak tanya tentang kolektor ni, saya rasa nanti kita kena buat satu lagi sesi yang betul-betul kita kena jemput kolektor, dan salah seorang dia aku Napi ni lah. Saudara Napi ni kita ajak dia untuk dia bercerita tentang kolektor punya side pula. Orang komik yang ada kolektor dia. Kita akan jemput kolektor komik lain juga untuk InsyaAllah. Ini pun memang dah ada dalam perancangan sebenarnya. Supaya kita boleh sentuh betul-betul lebih mendalam lagi. Okey, ini ada satu soalan panas. Soalan panas ini bukan daripada saya, ini daripada kita punya viewers. Jadi untuk meraihkan viewers ini, kita kena jawab lah. Jai, jangan boleh lari. Okey, jadi apa pendapat Tuan Jai dan Tuan Os tentang isu, tapi kita nak Jai lah jawab ni, tentang plagiat artwork. Okey, ni mungkin daripada isu yang terbaru yang tengah panas kan baru-baru ni. Ada nasihat tak untuk insan marhain yang baru nak merangkak macam kami-kami ni? Maksudnya perlu ke kita nak punya plagiat ni untuk merangkak? Okey, jadi maksudnya
apa pendapat Tuan Jai kita, Brother Jai kita tentang plagiat ni tadi? Ke sebenarnya memang plagiat ni boleh, plagiat bermaruah apa semua tu. Jadi mungkin boleh bagi komen lah. Ini awal-awal nak cakap ini pendapat peribadi. Jadi jangan kecam, jangan apa, ini pendapat peribadi. Ini pendapat beliau, jadi kita berikan ruang untuk Tuan Jai memberikan pendapat tentang plagiat ni tadi. Silakan. Macam mana nak cakap? Pasal plagiat ni dia ada baik dengan buruk dia lah. Kalau macam baiknya tu dia bantu kita punya skill tu lebih bagus lah, sebab kita tiru power orang, style dia colour, style dia macam mana dia nak main colour ke apa ke, character design tu semua. Tapi kalau kita nak tiru tu bolehlah tiru, tapi tak perlulah tiru 100%. Mungkin kita ubahlah sikit design tu untuk nampak kita ada usaha sikit dekat artwork yang kita buat, kan. Tak adalah kita tengok benda tu sebiji macam sama je kan. Kita ubah sikit ke, jadi nampak kita ada usaha sikit lah dekat kita punya hasil sendiri. Untuk orang macam orang yang nak belajar tiru daripada hasil awak orang, tak kisah, tiru lah. Tapi tak perlu lah tiru lepas tu apa ni, claim sampai kata sendiri punya ke, tak bagi kredit pada orang. Ya. Kan. Ini benda ni macam common sense lah. Jangan yalah, kalau kita punya hasil pun kena tiru pun, kita pun ada terasa tekilan juga kan. Kadang-kadang ada juga isu yang macam luar negara, orang tiru design tu bulat-bulat, cuma ubah sikit je untuk masuk museum dan dapat bayaran lagi. Kan? Kira tak bayar tika. Sampai masuk museum kan. Benda tu, tapi artwork tu hasil buah fikiran daripada orang lain. So macam bagi saya macam tu lah. Tiru untuk belajar tak apalah kan. Jangan tiru untuk jadi untuk dapatkan duit ke dana ke, dapatkan duit kan. So macam tak patut lah, saya rasa macam tu lah. Ini pendapat peribadi lah, bukannya ni. Okay, tu je lah. Okey, maksudnya boleh tiru. Itu biasalah, proses belajar dalam kita melukis ni memang ada lah kan, proses meniru. Tapi yang tak bertika tu macam tadi lah. Kalau sampai tahap orang ingatkan dia yang buat tanpa diberi kredit, kemudian orang pun puji artwork dia sedangkan dia sekadar edit. Contoh macam yang berlaku kan. Sampai kan orang pun tak tahu kan. Sampai kan orang pun backup dia rupanya. Bila dah kantoi, benda pun lagipun untuk benda-benda yang berbayar ni dia agak tidak beretika lah, sebab kita pendapatan kan, sumber pendapatan daripada mencuri karya orang tu, itu rasanya umum sudah tahu kan. Jadi harap menjawab soalan lah. Itu pendapat peribadi Bujai tadi. Tidak berapa besar. Okey, soalan terakhir lah. Itu pun dah lebih masa. Jadi ini kita bagi soalan terakhir. Datang daripada saudara Syarul Huda yang popular dengan apa dah? Isyak kena bagi sikit lah komen dekat plagiat tu. Isu okey, betul lah, bagi dia lah. Isyak sikit. Napi ada lagi soalan. Silakan. Napi. Okey, sila berikan pendapat anda, Tuan Os, tentang plagiat tu, isu plagiat tu. Ada orang dengar. Plagiat macam mana nasihat saya, lukis dengan orang kata apa, kita lukis ni biar jujur lah, jujur kot.
macam yelah sebab sekarang ni kan dunia orang kata medsos kan, media social media ni orang semua tengok kita tau. So kita kena fikir, kita kena selalu tengok diri kita lah, apa macam mana cakap apa jenis pelukis yang kita nak jadi, apa legacy dalam bidang ni yang kita nak tinggalkan untuk orang kata untuk orang di luar sana, untuk peminat di luar sana kan. So katalah kalau nak dia tanya tadi apa-apa tips untuk dia yang untuk pelukis yang masih merangkap kan. Saya rasa kalau paling mudah lah kalau bagi saya, kamu lukis, mungkin kamu boleh cari seorang guru ke, atau carilah siapa-siapa pelukis yang kamu rasa kamu boleh berguru, then tanya pendapat dia ataupun belajar dari dia. Itu yang paling simple lah. Tiba-tiba ada iklan. So itu je lah kot yang boleh saya ni, boleh saya respon pada isu ni. Sebab dah isu tu pun dah terlampau ramai orang komen, so saya pun dah tak larat nak komen. Itu je lah. Tapi nasihat tadi tu memang bagus. Kita perlu tengok sebab sekarang ni orang melihat kita. Kita nak jadi orang yang orang kata pelukis yang bagaimana. Sebab orang yang akan menilai kita. Okay, tadi ada nak tanya tadi yang tadi daripada Bro Syarul Huda tadi. Dia nak tanya ada ke tips untuk mungkin Os boleh jawab lah untuk lawa design karakter ni, kata tips untuk design karakter lebih lawa ni. Biasanya apa yang saudara Os kita, Bro Os buat untuk orang kata menambahkan lagi kekreatifan untuk design karakter ni? Mungkin boleh kongsikan pada umum. Macam mana mungkin sebab macam kalau saya tak anggap design saya lawa lah, tapi kalau bagi saya lah, apa yang membina skill saya hari ni ialah sebab pengalaman melukis yang orang kata dah panjang kan. Selalu orang kata selalu melukis, selalu design, mungkin itu kot yang banyak membantu. Tapi sambil tu study design orang lain lah. Saya rasa tu biasa je tips dia. Itu je lah tips yang selalu kita buat kan. Selalu kebanyakan pelukis buat lah, study then practice. Biasa je lah benda tu. Tak ada yang special lah. Dan lagi satu, entah sebagai seorang Muslim yang beragama Islam, elok baca doa dulu lah sebelum design apa-apa. Mana tahu dapat idea, sumber ilham dari apa orang kata, dari Allah Ta'ala kan. Sebab in the end, apa yang kita design ni apa semua bukan kita sendiri punya lah, tapi Tuhan yang bagi kita kan. Sebab tanpa dia tak mungkin lah kita boleh design apa-apa kan. Macam tu je lah kot. Kucing Os nak cakap juga tu. Amin Daud. Kita ada legend yang muncul untuk beritahu. Tengok kucing sikit. Bagus lah, dia mengiyakan apa yang Os cakap tadi. Aku dah ada soalan daripada Napi ni. Dia kata soalan terjah ni, apa tahap tertinggi yang mahu dicapai oleh korang berdua? Apa dia tahap tinggi? Aduh, tak ada lah. Tak ada? Bagi Jai jawab. Silakan. Hilang ke? Hello?
tahap tertinggi, saya pun tak tahu lah. Tak tahu macam mana. Rasa tak pernah fikir pun nak pergi yang, sebab saya buat benda yang saya minat lah. Rasa saya dah dapat apa yang sekarang ni pun saya rasa dah dapat design pun saya dah enjoy lah. Rasa macam dah tinggi sangat dah bagi saya lah. Sebab kalau ikutkan saya pun tak belajar dalam bidang ni. So tiba-tiba dapat masuk dalam bidang ni, lepas tu orang percaya dengan saya punya talent. Saya rasa dah syukur sangat dah. Rasa ni dah tinggi sangat dah bagi saya lah. Kan? Tu je lah saya rasa. Dapat design pun cukup. Saya seronok design. Betul lah. Dah capai kepuasan tu lah orang kata. Kepuasan mendesign tu dah orang kata kepuasan yang dah dicapai lah orang. Os tak ada. Apa dia? Ada tinggi lagi ke ataupun inilah dia yang mau dicapai? Nak jadi tahap tertinggi macam dalam pendidikan laut ke macam mana? Cik. 9 horsepower. Horsepower HP. Buat masa ni tak ada target sangat lah. Tak ada target. Orang kata target yang betul-betul target lah. As long as saya masih boleh melukis, saya melukis. Tidak takut. As long as orang masih perlu saya melukis, so saya akan melukis. Selagi diperlukan, selagi tu lah melukis. Macam tu lah kot. Selagi ada kemampuan, selagi tu lah kita teruskan lah. Itu je lah kot. Jawapan hampir sama tu, Os. Ya. Klise betul jawapan mereka berdua. Adakah berbincang di belakang? Mungkin saya dan Jai dah berpakat awal-awal untuk jawab benda yang sama. Banyak mengelak ni. Okey. Kucing. Kucing kau 4 ekor ni dah macam nak buat mogok dah, tak dapat masuk bilik. Ada 4 ekor lagi pun tak dapat masuk bilik. Apa nama kucing tu? Adakah berkait dengan watak dalam komik Originatism? Yang ni apa nama dia? Nama dia apa? Tak ada. Kucing saya semua tak ada nama. Ya Panggil ke? dia miau. Tanpa nama? Malas nak bagi Nirnama lah nama dia. Nirnama. Tak boleh. Ya, Nama tu tanpa dah kena daftar, tak boleh pakai. Itu Nirnama tu kan memang tanpa nama. Dia macam Nirmala. Okey. Jadi okey, ni ada cadangan dia kata go international macam komik Andika. Itu memang betul level yang tinggi lah untuk go international. Tapi diorang tak heran pun. Diorang punya kartun semua pun memang international. Cartoon Network kot. Jadi diorang macam international, tak heran lah. Cartoon Network merata orang tengok kartun hasil daripada diorang buat. Mungkin itu dah rasa kepuasan juga kan. Tapi betul lah, nanti kita pun sebenarnya komik Andika ni pun kita mungkin boleh jemput nanti akan datang. Jadi sebelum kita berakhir, kita nak minta lah untuk dua orang kita punya ni untuk beri kata-kata. Tapi sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anda berdua. Terima kasih saudara Jai, terima kasih saudara Os kerana telah sudi untuk menjadi jemputan pada hari ini. Diharapkan viewers yang ada pun dapatlah orang kata info berkenaan tentang Originatism dan mengenali diorang ni, dan juga dapat apa-apa tips yang bersesuaian. Mungkin untuk bercakap dalam tentang animasi ni kita mungkin kena ada slot lain, sebab hari ni pun memang kita kalau boleh nak promote orang kata komik-komik indie yang ada. Okey, jadi macam biasa kita akan ada pilih satu soalan. Jadi saya berminat untuk memilih soalan yang berkaitan tentang self-publish tadi. Sebab soalan tu ada kaitan dengan kita punya next week. Untuk yang baru menonton kita tak tahu siapa yang ada memberikan soalan yang menarik dan terpilih, kita akan berikan hadiah komik mingguan lah. Betul lah mingguan lah. Jadi kita akan postkan sebenarnya. Jadi kita nak pilih, saya nak pilih No Drama Comic tadi, soalan dia tadi, kerana tanya tentang self-publish dan kita dapat berkongsi sedikit, dan kita akan jemput lagi orang yang berkaitan dan tanya lagi tentang komik terbitan sendiri di minggu hadapan. Jadi jangan lupa waktu yang sama jam 9 pada hari Rabu,
Kita akan bersiaran lagi. Tapi sebelum tu kita berikan ruang untuk Jai, ada kata-kata terakhir, pesanan terakhir kepada orang kata penggiat, orang pelukis-pelukis yang mengidolakan kamu ni. Apa dia pesanan terakhir? Silakan. Tak ada apa. Untuk benda yang nak buat komik tu teruskan kan. Kalau apa pun orang kata pun buat je kan. Nanti lama-lama skill tu akan naik sendiri. Bila kita dah selalu buat tu dia akan naik sendiri kan. Sambil buat tu sambil belajar untuk asah skill apa semua, untuk baguskan lagi kualiti komik ke apa ke. Yang kata-kata negatif ke, pandangan-pandangan orang ke apa ke tu tolak tepi lah. Tak perlu nak fikir sangat lah kan. Apa yang korang dah buat tu, korang buat jalan je terus. Tak payah nak fikir-fikir orang ni kata ni, orang kata ni. Terus jalan. Macam aku dulu pun aku buat je apa yang macam apa yang aku boleh buat, aku buat lah. So nanti skill tu dia akan pelan-pelan naik, berubah. Teruskan je lah komik. Tu je lah kot kata-kata, jangan stop. Lambat pun tak apa, janji buat macam kata Nafi. Yes. Yang penting buat. Itu orang kata, itu nasihat yang paling berharga tu. Yang penting kita buat. Terima kasih saudara Jai. Okey Os, kata-kata pesanan belum berakhir. Kata pesanan. Okey. Mana yang tengah melukis ataupun memang minat melukis tu, bagi saya teruskanlah, lukislah. Jangan, orang kata apa macam mana teruskan melukis. Kalau tak ada idea mungkin boleh juga try discuss dengan pelukis-pelukis lain, sembang ke, atau tengoklah apa-apa movie ke animation untuk cari idea kan. Dan lagi satu, sebab sekarang ni ada banyak platform yang mudah untuk kita promote lukisan kita kan. Contoh macam Facebook lah. Sekarang saya tengok Facebook ramai dah pelukis promote lukisan dia orang kan. So senang dah nak promote lukisan. So jangan terlalu orang kata apa, pening sangat nak cari kat mana nak promote lukisan. Kalau ada akaun Facebook, promote Facebook kat. Kalau ada akaun IG, promote kat IG. Sebab sekarang ni dunia dah mudah nak promote lukisan. Kalau tak macam dulu kan belum ada social media kan. So macam kalau kita nak promote lukisan kita, nak bawa nak pergi company penerbit, tunjuk manuskrip kan, macam leceh kan. So sekarang ni dah mudah. So teruskan je melukis, jangan pening-pening. Dan kalau boleh melukislah dengan penuh berhemah. Itu je lah. Okey, nampak itu pesanan dia tu. Teruskan melukis dengan penuh berhemah, mulakan dengan bismillah untuk dapat inspirasi. Semuanya datang daripada Tuhan. Jadi kita kena bersyukur. Jadi tadi ada satu komen tadi terakhir daripada Syarul Huda, dia kata teruskan orang Master Jai dan juga Os. Jadi untuk anda-anda semua, saya pun nak kongsikan sedikit info selain daripada korang boleh teruskan pre-order komik Criticism tadi. Cuma percetakan tu agak terhenti sekarang ni. Korang juga boleh order dekat Shopee topi, promote sikit lah art podcast yang saya pakai ni, Kota Komik Art Podcast. Untuk promo yang sebelum ni dah habis lah, untuk pre-order tu dah habis lah yang ada Optimal Komik tu. Jadi untuk yang nak ni, nanti kita akan letakkan link dekat Kota Komik punya page ni untuk bagaimana anda boleh beli di Shopee. Jadi itu saja. Dan kita minggu depan kita nak jumpa lagi anda semua. Diharapkan anda support lagi industri kita. Siapa yang orang kata masih lagi kukuh untuk menyaport ni, kalau tidak kerana kita semua yang membantu, siapa lagi kan. Jadi untuk minggu depan jangan lupa di waktu yang sama boleh tonton pada jam 9 hari Rabu. Okey, jadi terima kasih sekali lagi diucapkan. Saya minta maaf lah kepada kita punya viewers dan juga kepada kita punya jemputan kalau ada salah dan silap. Dan minta untuk tunggulah lepas kita punya montas ni, jangan hilang pula. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Waalaikumsalam.